seterusnya sebentar saja lagi. Inilah bakal pemenang chicken dinner anda. So kepada sesiapa yang belum lagi pernah menonton PUBG Mobile, tadi kita orang cakap tim warna oren kuat di map Erangel. So map Erangel ni adalah map yang ada 2 pulau. Dia macam Kedah dengan Pulau Pinang, tapi dia terbalik sikit. Sebenarnya tak, dia macam Johor dengan Singapura. Korang boleh nampak dia macam Johor dengan Singapura macam gitu. Di mana di map ini namanya Erangel. Map ini dikuasai kuat oleh tim Malaysia, iaitu U2 Alliance. Mereka duduk depan sekali di dalam stage kita ni. Benar. Dan kita kalian kalau mereka boleh mendapatkan chicken dinner di sini semula. Ya. Last match rescue tertinggi adalah K-Luke dalam banyak-banyak. Ataupun Kluk, Audrey, kemudian diikuti oleh Laxi dan juga Renki. Healing terbanyak Laxi, seterusnya Olio, seterusnya Asa dan kemudian Redface. 30 saat sebelum game seterusnya dimainkan, Geek Fam meletakkan taruhan kepada Aizen. Kali ini semalam mereka ada mainkan Sonics. Tapi sebenarnya dua-dua line up mereka tidak sebegitu menjadilah. Benar. Sonic berehat, Aizen kembali. Audrey, Aizen snipe dan juga Damrod. Itulah player-player akan diturunkan oleh Geek Fam pada ketika ini. Ya. PMSL 2024 akan disambung dengan permainan Erangel yang pertama untuk hari ini, di mana dijangkakan kebarangkalian pasukan Malaysia boleh mendapatkan winner chicken dinner di sini. Agak-agak tinggi. Dinner lama lagi je. Ya. Dia mula efek. Nampak? Efek lapar. Efek lapar sudah pun bermula pada ketika ini. Kalau kami tersasul buat dek sahaja. Tapi pada ketika ini terlihat flight path cantik macam bunga. Straight line terus menuju ke arah Sonoska Military Base. Daripada area shooting range server ni, kita akan penerjunan player-player ini. So bagi yang pertama kali menonton PUBG Mobile di mall kita pada ketika ini, so ini adalah random flight path. Kapal ni akan bergerak daripada mana ke mana kita tidak tahu. Tapi dia akan bergerak sajalah daripada satu corner ke satu corner. Dalam perjalanan turun ini, mana-mana tim mana mau pergi ke mana-mana mereka boleh pilih. Tapi selalunya mereka ada satu tempat mereka dah cuk awal-awal. Seterusnya mereka akan turun dan mula untuk loot. Looting phase dipanggil sebagai looting phase kerana mereka mencari senapang, bag untuk simpan peluru, barangan-barangan boleh menaikkan nyawa mereka dan sebagainya. Dan selepas kapal terbang sampai ke line arrow tersebut, akan keluar line circumference bulatan yang pertama. Dan kita akan panggil dia Circle Stage 1. So inilah Circle Stage 1-nya berpusat di SPM ataupun juga dikenali sebagai Shelter Mansion Prison. Benar. Tapi ini satu bulatan yang agak biasa kita lihatkan. Berpusatkan di tempat yang anda katakan sebentar tadi. Bukan satu circle yang ekstrim seperti pergi ke pulau ataupun mana-mana. Maka tak rasa ada masalah sangat untuk mereka ini. Tiada pelanggaran awal yang akan berlaku dan kita dapat lihatkan juga tiada early fight yang berlaku. Jebranki menembakkan dia punya Desert Eagle ataupun Nighthawk. Dan Rising Star Voting. Yang ini baru rasa macam betul. Malaysia punya undian adalah untuk Kluk. Tak, masalahnya lah Malaysia punya undian ada 3,000. Indonesia ada viewership begitu tinggi sekali ada 2,000. So baguslah korang memang raja-raja voting lah korang ni. Ya, betul. Tony K ada 152. Macam tak logik ya. Nanti Kau ni jahat lah je. Kan? Guys, kepada rakyat Malaysia jangan lupa lah share sikit lah undi kepada Tony K tu. Tony K, we love you. Come back to Malaysia again. Ya. Tony K ataupun dengan manjanya dikenali sebagai Tony Kurniawan. Betul, dia orang betul-betul panggil dia benda tu. Kan, ya. Aku pun terkejut bila aku tengok live orang Indonesia hari tu. Ya. Memang Tony Kurniawan dia panggil. Ya, tak ada KK lagi. Tapi kalau Yal menang kali ini, kalau Kurniawan look lah. Zero daripada Morph GPX akan mengambil kawasan yang kelihatan seperti server ni. Bukan kelihatan, memang server ni pun. Ya. Bulatan awal tidak menunjukkan apa-apa kejutan ataupun surprise kepada mana-mana player ini. Mereka sudah biasa dengan bulatan sedemikian. Cuma yang akan menjadi masalah di sini, adakah bulatan ini bergerak dengan stabil, iaitu dia ke tengah dan ke tengah dan ke tengah, ataupun untuk beberapa untuk orang-orang yang baru saja mungkin menonton stream ini,
ada bulatan yang dipanggil bulatan scam ataupun bulatan heart shift ataupun circle pingpong lah. Maksudnya circle itu pergi ke satu kawasan secara ekstrim, dia melompat ke bahagian mungkin paling kiri sekali ataupun paling utara sekali ataupun paling kanan sekali. Benar, hardship. Kapal seni. Kapal seni, hardship. Tapi sekarang looting phase saja, tiada siapa yang terbunuh. Game ini lebih kepada yalah, benda tu berlaku tapi kita jarang nampak sekarang ini pada waktu-waktu awal. Tapi jangan lupa guys, kita ada treasure hunt yang tengah boleh lakukan. Jangan lupa untuk gunakan mod baru, ada treasure hunt. Korang boleh joinkan kawan-kawan cari treasure, harta karun dan sebagainya lah. Kemudian of course ada update Miramar juga. Kalau korang rindukan map Miramar, boleh cuba map Miramar. Tapi di sini ditunjukkan Void permainan mereka sangat-sangat berbeza daripada zaman mereka punya kehebatan 100 mata lebih dalam 2 hari. Sekarang ini hanya mampu mengumpul 11 mata daripada bonus point plus permainan 6 game. Itu yang tidak sangkakan langsung Void kejatuhan yang sebegitu ketara sekali. Jika tidak, aku rasa kalau Rising Star itu kita pilih daripada player yang betul-betul first time satu kali saja bermain PMSL dan tidak pernah main sebelum itu, aku rasa mungkin aku definitely akan letakkan Zeta sebagai satu pemain yang betul-betul meningkat naik kerana season ini. Tetapi Grand Finals ni tak nampak langsung beliau di mana. Ya benar. Kejatuhan laju jugalah. Hampir menjadi BTR apa nama dia? Zeta. Itulah. Direkrut masuk tetapi tidak sekarang ini kena comeback balik. Tapi Circle belum menunjukkan apa-apa perlawanan awal. Kali ini Circle yang agak baik hati nampaknya. Ya. Tapi stage 1 masih. Tapi cuma pada waktu ini kan Jay, lihatkan pada performance Vampire ini. Ya. Kau rasa adakah ada peluang somehow untuk masukkan Ravenclaw dalam? Aku tak berapa nak pasti, tapi untuk waktu sebab ini dia dah menang 2 kali juara dunia, ya, aku faham. Tapi stage ini dia tak pernah menang. Dia tak pernah menang. Ini satu-satunya piala yang tak ada dalam dia punya koleksi. Betul. Adakah kau betul-betul nak keras kepala tak nak masukkan Ravenclaw dan berpuas hati je nombor 2, nombor 3 sebab dia pernah dapat nombor 2, nombor 3 ini. Ya, benar. Masa di Xavier Champion rasanya dia nombor 2 kan. Masa tu of course ada swap tapi tak ada Tony K lagi dan sebagainya. Ya. Adakah kau nak ambil risiko masa lagi nak turunkan? Tapi Nuzi perform tu masalah dia. Itu satu benda lah. Adakah kau nak bermain dengan sentimental value saja? Oh, Ravenclaw tidak pernah memegang piala C. Tapi kalau kau masukkan dia, mungkin kalah. Sebab waktu ini mereka tidak ada privilege itu. Mereka tidak ada privilege sebagaimana mereka ada daripada PNWI. Di mana hari pertama dan hari kedua mereka terlalu jauh sehingga tak boleh dikejar orang. Yang itu je, dia tukar-tukar. Aku nak tukar Nuzi lah, boring lah. Nak masuk, rasanya macam Fluke pun dia masukkan pada waktu tu kan. Waktu dia menang. Ya. Tapi memang member tu memang tusul memanjang lah. Itu memang tak boleh cakap apa. Yep. Tapi agak menarik untuk melihatkan pengrehatan yang betul-betul absolute. Langsung tak consider langsung pada ketika ni. Walaupun 2 kali juara junior, Nuzi akan diberikan peluang untuk perform sekali lagi. Tengah lihatkan jikalau jejaka ini dapat carry Vampire menuju ke arah piala. Kerana Tony K pernah angkat piala dekat sini lah. Iaitu dia punya piala MVP pada season lepas. Ya. Sebagai tim belum lagi setakat ini. Vampire akan bermain daripada kawasan atas. Sekarang ni Kameshki akan ditinggalkan. Dan mereka akan masuk ke dalam kawasan Yasnaya Poliana. Dekat Circle Tanah Rata Yasnaya sekali lagi. Ya. Kalau betul ya, ini mungkin map Sam 9. Berkali-kali mereka sudah bermain di kawasan itu. Dengan mata-mata penyingkiran yang agak sihat walafiat. Tapi Yal betul-betul di belakang Sam 9 pada ketika ini. Team X juga akan masuk daripada kawasan Novo. Sekarang masuk ke dalam pulau besar. BTR juga akan melepaskan kawasan Milta. Ada konsentrasi yang agak besar di kawasan tengah. Ya. Video lain ada peluang untuk membuat satu absolute season ataupun absolute win di Grand Finals ini. Hanya dilakukan beberapa kali sahaja sebenarnya. Iaitu tim yang menang dia juga mendapat MVP. AE paling recent lah sebab AE menang confirm Rosemary MVP. Tetapi beberapa kali sebelum tu macam kau cakap ada tim yang macam di Xavier menang Nerpeco jadi MVP. Tim Secret menang BTR menjadi MVP. AE menang memang Tony K MVP.
Ya, tapi dia ada dua season yang menang kan. Satu Rosemary menang. Satu tu. So yang next season tu tak begitu sangat lah. Hardship. Yap. Kapal seni. Ke Yasnaya dan juga Rozok sedikit. Okey, boom tadi sepatutnya memang turun dekat Rozok, tapi sekarang dia betul-betul di kawasan tengah. Rasa macam sedikit tertekan. Sebab semua akan melalui kawasan tersebut. Tapi kita akan mungkin lihatkan beberapa knockdown semasa rotation ni dilakukan. Oh no. Yal salah satu yang akan melakukan rotation tersebut, tapi mereka akan ambil mereka punya masa kumpul maklumat sebelum melakukan apa-apa perkara yang terlalu drastik. Rasanya mereka ada maklumat-maklumat tersebut. Dilihatkan mereka nampak macam chaotic, mereka berpembanduan seorang pergi situ, seorang pergi sini dan sebagainya. Tapi secara overall, ini adalah antara rotation paling sistematik setakat ini kita lihatkan. Memang tak dapat dinafikan, mereka memang belajar banyak sebenarnya. Daripada permainan mereka. Terutama sekali aku rasa diorang punya evolusi cara rotasi mereka yang kemas ini. Bermula daripada PMGC 2023 lah. Kita boleh nampakkan bagaimana waktu tu paling dominan sebenarnya BTR. Akan tetapi Yudo lain seolah-olah macam aku pakai formula BTR tapi aku improve upon it. Ataupun aku naik tarafkan sedikit cara rotasi itu dan mereka mendapatkan satu cara yang konsisten untuk mereka masuk selamat dan juga dapat elimination yang banyak. Ya, dua player daripada dua tim Malaysia yang berbeza baru jadi knockdown. Deb dijatuhkan dan sekarang pelanggaran akan cuba untuk dilakukan oleh Team X. Tapi Deb sekarang ini sudah pun berjaya untuk dipegang semula. So 4 lawan 4. Kenny di kawasan atas mengeluarkan Micro Uzi. Kenny akan knockdown dengan S12K. Tapi bantuan datang sebenarnya. Yang kedua akan dicari berjaya untuk didapatkan. Yang ketiga juga akan jatuh bagi Sam 9. Tapi mereka sudah pun mendapatkan satu mata penyingkiran. So ini sudah 1 lawan 3. Tapi BTR pun macam interested dengan apa yang tengah berlaku di kawasan ini. Kenny akan terbunuh secara kekal. Begitu juga dengan Loyu. Last guy mereka mungkin adalah Yuhai Boy. Dari mana dia? Ya, Yuhai mungkin sudah bergerak jauh sebenarnya. Yuhai berada jauh. Dia mematikan daripada jauh saja. Tidak dapat membantu. Tetapi BTR hampir untuk mendapatkan break balingan tersebut. Nampak meyakinkan. Nampak macam boleh sampai. Tapi break berjaya untuk menaikkan nyawa dia. Setinggi yang boleh. Setinggi yang mungkin perlu untuk boost. Untuk menangkan. Wow! Hampir tapi tidak jatuh. Macam mana dia tak mati? Ada setitik nyawa dia sebab dia betul-betul jauhkan diri dia daripada blast circle itu. Aku kena belajar lah, Haji. Aku rasa diorang ni ada shield Captain America. Tapi dekat sini Void kejar. Alahai. Member main kejar-kejar di situ. Tapi dia yang akan dijatuhkan terlebih dahulu. Mela akan mendapatkan satu Void. Nampaknya akan hilang satu lagi player dekat sini kalau peluru-peluru itu kena pada tempat kenderaan cermin. Tapi sedikit tersasar. Masuk dalam air sajalah. Ya. Tapi ini akan menjadi satu permainan yang agak lama bagi squad Void di kawasan air ini. Circle seterusnya ditunjukkan kepada anda. Dan Yal berjaya dapatkan satu daripada Bigatron sebenarnya. Ya. Dan Bigatron sayang kedua akan di knockdown juga oleh Team X. BTR hilang kah? Yap, tinggal 2 saja player mereka. Okey, ada lagi. Ya. Ada 2 player untuk BTR. Satu dijatuhkan Yudo Alliance tadi, tak tahu. Okey, dapat kepada tangan Yudo Alliance. Mereka ada 99 markas sekarang ini. Akan tetapi bulatan nampak macam nak pergi ke Tasik Berudu. Yang mana Yudo Alliance mereka masuk lambat sedikit. Betul-betul dia nak farm mungkin. Dia main dekat ujung, dia akan jumpa dengan BTR, dia akan jumpa dengan STX ni juga dan dia juga akan jumpa dengan Geek Fam. Tapi dengan Geek Fam mereka tidak memanjangkan apa-apa isu ataupun memaksa isu dimainkan di mana mereka terpaksa berlawan. Yuhai akan dilanggar oleh Okta. Oh, tamat. Saman akan dikeluarkan tiada mata untuk mereka pada waktu ni. Tapi untuk Yal kan ni kan, dia bukan ada satu trump card tau je. Dia ada multiple trump card. Setiap round kau tengok dia main cara lain. Dia orang tak boleh predict. Sekejap dia main tengah. Betul. Sekejap dia betul-betul main line putih. Gameplay apa benda pula dia buat sekarang ni? 4 orang split besar-besar. Masih lagi dapat informasi, lagi dapat mata penyingkiran. Dan sekarang mereka tengah regroup. Kalau aku sebagai orang luar, aku punya perasaan apa benda Yal tengah buat Aku tak faham. Kan betul. Leon punya duduk jauh macam kau cakap. Dia memang dipalau dan dipulaukan daripada pasukan dia. Kau mainlah macam mana kau suka. Kau ialah tim lain. Kau ialah Yudo Lions nombor 2. Kemudian Yudo Lions yang utama ini akan macam kau cakap lah. Ikut suka hati. Mungkin mereka rasa mereka kebal. Tak, sebenarnya Yal sekarang ni memang betul-betul satu systematic chaos. Permainan mereka tak masuk akal tapi dia masih sistematik. Kita lihatkan apa yang mereka lakukan. Ini map kuat bagi Yudo Alliance. Sebab tu kita banyak borak pasal mereka. Peluang untuk mereka chicken dinner paling tinggi
Sepanjang Liga paling perform di Erangel, Yal. Yap. Setakat ini paling perform di Erangel, di Grand Final, Yal. Yap. Tapi ada tim yang mendekati mereka, iaitu Boom dalam setengah circle juga. Dan lihatkan kedudukan Vampire. Kalau circle tarik ke atas, sebelah atas yang berdu belah atas, Vampire ada peluang chicken dinner paling besar. Yal akan sangat sukar untuk masuk. Olio akan menembak break nyawa sikit. Baling Bob, Olio settle. Okey, bye-bye break. Break bye-bye. Alah, kena langgar je. You tak layak untuk grenade air lah. Dapat satu dekat situ. Satu lagi mata penyingkiran akan masuk dalam poket mereka. Team X akan gerak saja daripada kawasan ini. Yep. Tak nampak pun Leon kat mana. Tiba-tiba kena langgar. Tahu tak apa. Tapi selamat datang ke geng 100 markah untuk Yudo Alliance. Memecahkan 3 digit. Tim yang pertama, pasukan yang pertama, Yudo Alliance 101. Markah buat waktu ini. Mereka tidak kekalkan markah 100 itu terlalu lama. Dan STX yang tadi berawal dengan cukup meyakinkan dengan Semnan, kali ini akan dijatuhkan bertubi-tubi. Dan dikeluarkan langsung 4 mata penyingkiran daripada Semnan itu saja mereka dapat. Tapi AE dapat juga. Jatuh! Satu lagi. Dua-dua hampir di knockdown sebentar tadi dari Bocil. Akan disengage terlebih dahulu. Kenderaan terpelanting ke arah beliau. Dia pun terbang ke atas. Tapi Flash dengan unlimited grenade yang mereka berjaya kumpul. Kesiannya Bocil ni. 2 kali dia terbang ke atas. Tapi akan terbunuh akhirnya. AE. Semua benda yang orang buat macam tak jadi je. Tak jadi langsung lah pada hari ini untuk AE. Alva pula dijatuhkan. Okta tinggal last man standing. Mungkin Rosemary tidak kelihatan. Mungkin sudah pun terkeluar. Tetapi Flash bermain dengan cukup baik. Dia keluar. Dia ada orang untuk backstab. Dia ada orang untuk flank. Tinggal Rosemary saja yang tidak kelihatan dalam map ini. Dia sangat-sangat jauh mungkin. Okta jatuh. Fanzi jatuh. Sekarang ni Boom. Ini bagus sebenarnya. Boom jatuh tapi Yami masalah yang permainan RRQ akan berjaya untuk diratakan. Banyak mata penyingkiran mereka akan berjaya dapatkan. Tapi Face Clan mungkin boleh meratakan Boom pada waktu ini. Ini wajib dah laku sebenarnya. Tapi satu jatuh untuk mereka terlebih dahulu. Face Clan. Habis. Satu benda yang sangat-sangat baik untuk Yudo Alliance. Mereka tidak dapat dikejar. Satu-satunya pengejar mereka yang legit sebenarnya. Ya, 93 mata untuk mereka. Dan Boom terpaksa berputih mata bagi round ini. Ya, lengkap 3 mata penyingkiran dalam poket ini. Boleh besarkan gap. Peluang Boom sedikit kecil. Tapi Vampire masalah permainan. Cuma Vampire terakhir lagi lah. Ya, betul. Vampire pun memerlukan. Kalau dia nak dapatkan elimination dekat sini, dia mungkin kena dapatkan elimination yang super besar. 20 mungkin. Baru cukup untuk mereka membuat satu pengejaran yang pasti terhadap pasukan Yudo Alliance. Sebab sekarang ni perbezaan mata mereka hampir ataupun lebih daripada 30 sebenarnya antara Vampire dan juga Yudo Alliance. Rosemary tinggal seorang, masih lagi kekal, dan Rosemary tinggal hidup seorang-seorang bukan satu perkara yang asing dan perlu direspect. Dan itu pun provided sebenarnya Yal Tusun. Betul. Kalau Vampire dapat 20 poin, tapi Yal pun dapat 15 poin. Kau tambah berapa poin saja kan? Ya, betul. So jadi sekarang ni banyak tim terpaksa harapkan Yal untuk Tusun untuk mereka naik. Dan benda itu tak akan berlaku di Erangel. Di Miramar ya, kau boleh lakukan doa itu dan doa itu mungkin termakbul. Di Erangel, maybe not. Ya, benar. Talon sekarang ini cuba mendapatkan knockdown. Semuanya gagal. Semua masuk dalam air. Dan sekarang ini Misery akan dijatuhkan oleh Rosemary. Kalau Misery jatuh, kekal pula tu. Hilang satu bagi Talon. Ya. Talon pun pasukan yang cuba mengejar juga markah yang tinggi dekat bahagian atas ni. Malang sekali untuk nombor 1 sampai 5 yang dilihat realistik untuk mengejar nombor 1. Tak banyak yang ada full squad. Hanya Vampire saja yang boleh mempertaruhkan nyawa mereka berlawan dengan pasukan Yudo Alliance yang kali ini memiliki circle dan kelihatan ia tidak akan berlangsung di kawasan yang orang kata sedikit sukar untuk dijangkakan sebab dia tidak merentasi sungai banyak sangat. Ya, AE dah rata. Yal, kedudukan baik untuk mereka. AE rata, maka 10 tim saja berbaki on Zen. Dapatkan Talon, BTR sekarang ini akan dicari pula oleh Gig. Tapi Snipe akan dijatuhkan terlebih dahulu. Dibunuh secara langsung. 2 lawan 3 situasi antara Gig Fam dan juga Bigatron. Di kawasan compound ini. Berapa lama kita lihat mereka bertahan. Aku takkan memperkecilkan langsung Siapa? BTR kerana mereka menggunakan combo yang paling ada sinergi sekali dalam dunia. Kembar diturunkan? Ya, kembar diturunkan Zaxi Laxi, tetapi Geek Fam tidak perlu lawan dengan terlalu laju kerana circle mereka dapatkan. Face berada di tengah-tengah. Di Xavier buat split
di tengah-tengah split itu adalah pasukan Judo Lions. Jadi perjalanan Judo Lions sangat dekat, tetapi disebabkan mengetahui perkara ini berisiko tinggi, Lamborghini bertempian lari untuk regroup bersama dengan pasukan dia. Adik Lu akan dijatuhkan dalam perjalanan. Okey, tapi Aizen balingan tidak diteruskan terhadap Zaksi maupun Laksi. Laksi duduk bahagian belakang, tapi kembar ini dua-duanya mengikut trend. Dua-duanya menggunakan DBS. Aizen baling satu grenade mungkin. Tidak nampak grenade trail tadi. Sekarang Audrey juga menggunakan DBS. DBS lawan DBS, 3 lawan 2. Kembar sekarang ini akan menggunakan kuasa telepati mereka. Ini mekanik tua dicakap oleh peminat-peminat daripada Indonesia. Woi, betul-betul duduk dan menunggu. Gila-gila. Memang ada sinergi. Mereka tidak perlu berkomunikasi. Mereka tidak perlu cakap apa-apa sebab mereka adalah seorang kembar sebenarnya. Tembakan mula dilepaskan sekarang ini. Satu kembar nyawa rendah akan berjaya untuk dijatuhkan. Geekfam akan cari yang kedua sekarang ini. Mereka tahu kedudukan tempat di mana player itu berada. Dia dapat satu. Dia kena 1v1 sebenarnya pada waktu ini. Kekuatan kembar berlawan dengan Raja DBS Malaysia Aizen sekarang ini. Mekanik tua ataupun jejakan daripada Keningau. 1 lawan 1. Geek lawan Bigatron Red Aliens. First aid kit akan dicocok. Dan sekarang ini kita lihatkan revival akan dilakukan juga di kawasan bawah. Nice. Zaksi turun ke bawah mencari Aizen. Sempatkah dia bangunkan si Audrey? Sikit saja lagi Audrey dah bangkit. Dia menunggu waktu. Dan tu dia. Dipancing. BTR rata. Wow. Intensif. Adegan tersebut sangat-sangat menakutkan untuk Geekfam. Hampir diratakan. Nasib baik disengage disiplin. Itu yang penting. Sebenarnya di dalam Grand Finals ini, apa yang kita lihatkan adalah pemain-pemain dia dah bangkit. Dia menunggu waktu. Dan tu dia. Dipancing. BTR rata. Wow. Intensif. Adegan tersebut sangat-sangat menakutkan untuk Geekfam. Hampir diratakan. Nasib baik disengage disiplin. Itu yang penting. Sebenarnya di dalam Grand Finals ini, apa yang kita lihatkan adalah pemain-pemain pasukan yang berdisiplin paling tinggi untuk okey, aku tak boleh menang perlawanan ini 1 lawan 1. Mungkin aku kalah. Aku naikkan peluang aku lagi 50% dengan naikkan satu pada member, baru aku menang. Tindakan yang bijak dibuat oleh Aizen sebentar tadi. Dia tidak bergantung pada ego dia. Benar sekali. Geek sekarang dalam tangan sudah pun ada 2 mata penyingkiran. Tapi Audrey akan dijatuhkan Levi's terlebih dahulu. Schwab sekarang akan ditekan oleh MRPX. Akan fall back. Nyawa tinggal sangat-sangat rendah. 2 smoke dibaling menggaburi mata lawan. Itu juga dilakukan oleh MRPX. Hazel menembak. Yal masih lagi di dalam circle pada waktu ini. Oh, Yal! Kau tengok map, J. Yep. Splitting yang dilakukan oleh Yal pada waktu ini. Tak masuk akal. Mereka macam tengah bermain dekat Scream Midnight Voki. Yep. Tapi sekarang Zero akan dijatuhkan dan Vampire juga dikeluarkan pada waktu ini. 3 tim bawah Judo Lions sudah pun tidak wujud di dalam bumi Erangel. Dan circle terusnya akan pergi kepada Raja Potong Tangkona, Face Clan. Oh ya, memang. Lengkap 4, tetapi sekarang kita lihatkan juga Judo Lions, satu player mereka di knockdown. Pygmy akan cuba untuk meratakan play tersebut. Satu lagi grenade dibaling ke arah Jimmy. Jimmy akan mengeluarkan senapang baru yang dikatakan meta. Woi. Kenderaan terus dicakap dikeluarkan daripada kawasan perlawanan Jimmy. Kena hati-hati. Berjaya naikkan nyawa terlebih dahulu. Ada yang look sekarang akan knockdown Jimmy. Dan juga Leon sekarang ini saja tinggal. Satu lagi grenade akan dibaling ke arah Leon sebenarnya. Tapi kedudukan Jimmy tidak diketahui. Dia akan keluarkan Bison. Di manakah Bison Jimmy? Jimmy menembak. Jimmy dapat 1. Dia terus membunuh. Dapat 1. Mencari yang kedua. Tapi gagal di sini. Tapi masih lagi ada seorang Leon. Leon yang selalu dipalau sekarang kena jadi Wira. 1 lawan 2. Leon balingan grenade ini. Siapakah yang lebih meyakinkan? Tidak, Leon akan lari saja daripada kawasan. Drone akan ditinggalkan. Judo Lions akan mengutip lebih banyak markah mungkin. Tapi dia ada 1 markah sudah. Daripada placement point. Semoga akan dibalik
Nyawa dinaikkan tapi waktu ini Aizen turun ke bawah akan berjaya untuk di knockdown dibunuh. Audrey juga dikeluarkan. Talon 2 mata penyingkiran top 6. Main macam gitu pun dia dalam top 6 5 mata penyingkiran. Yal. Ya. Memang cukup berkualiti pada waktu ini. Leon di dalam reban. Di luar reban. 2 markah sudah mendapatkan dari replacement point untuk beliau. Hanya perlu menunggu satu lagi pasukan untuk terkeluar. Dia akan dapat 3. Ada tambahan lagi markah untuk beliau. Leon, average elimination 1.0. Betul-betul dia memikirkan tadi risk versus reward. Kalau dia menang tadi lawan dengan... ya memang dia akan dapat 2 point plus placement point. Tapi buat waktu ini dia fikirkan orang tak ramai. Lebih baik kejar placement point. Sebab placement point akan bertukar satu persatu. Daripada nak pergi bekerja satu markah, baik tunggu free. Oh, dapat. Bexy dapatkan satu daripada MRPX. 0. Kalau nak selamatkan masalah sebenarnya. Tapi Xavier sekarang ini datang. Grenade tangan ke apa? Benda dibalingkan situ. Satu lagi jatuh untuk Xavier. Xavier akan berjaya untuk diselamatkan sebenarnya oleh orang yang berlainan. Tapi Xavier sekarang ini 2 player dalam keadaan knockdown. Terus dibangunkan pada waktu ini juga. Ada peluang dia dapat double chicken dinner dekat sini. Kalau dia tidak hilang player. Tapi Levi's baru dikeluarkan. Lamborghini yang sebenarnya membunuh beliau. 3 orang player masih lagi hidup untuk Xavier yang rendah nyawanya. Akan dinaikkan pada waktu ini. Face Clan sekarang mula untuk mengefarm kill. 5 mata penyingkiran dalam tangan. Yudo Line keluar di tangga ke-5. 5 mata penyingkiran untuk mereka. 8 mata round ini. Masih lagi round Erangel yang berkualiti, Jayanta. Sangat-sangat berkualiti untuk mereka. Dia dapat jatuhkan satu daripada pick ni dan tak tahu kalau rakan ini akan diselamatkan atau tidak. Tapi dia kena selamatkan diri dia sendiri terlebih dahulu. Nampak gayanya. Satu lagi markah akan sampai ke Yudo Alliance kalau dia tidak merangkak pergi. Kalau drone tidak pergi ke depan, dia akan pergi. Dia akan selamatkan Vexy, akan selamatkan drone. Bermaksud elimination itu dia akan sampai ke tangan Leon. Tetapi Face Clan berjaya menjatuhkan Xavier. Mereka sekarang di tempat yang ke-7. Kalau ada tim yang boleh nak pecah time corner, memang betul Face Clan lah timnya. Face Clan peluang terbuka luas bagi mereka. Satu lagi knockdown mereka dapatkan tetapi bukan mata penyingkiran secara kekal. Circle ditunjukkan pada waktu ini akan kemungkinan besar ke tengah compound Face Clan. Kemungkinan besar masih lagi dalam circle. Memang tepat. Mereka melakukan splitting yang agak besar. Face Clan kena hati-hati. Kalau dilanggar oleh MRPX, dia mungkin akan hilang 2 player ke atas. Kena regroup. Wajib bermain sebagai satu unit. Ya, memang sangat setuju dengan perkara tersebut. Vin Torres dan juga Morman kena masuk ke dalam. Semalam mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Memang boleh dapat satu lagi ataupun back-to-back seperti yang dikatakan oleh On The Go tadi. Semalam back-to-back antara Yudo Alliance. Kali ini mungkin Xavier memerlukan. Face Clan pun sama. Ini adalah tim di nombor 7 dan 8. Kalau mereka nak comeback pada hari ini jadi nombor 1, dia kena mula daripada sini. Stage 7 permainan kita. 12 hidup 4 tim. Yoro, kerana tangan akan dimasak. Face Clan kena hati-hati kalau mereka kelampap 2-2 boleh di knockdown. Tapi dengan balingan grenade tersebut, Face Clan tahu di dekatan mereka ada orang. Nah, itu adalah Morph GPX daripada Indonesia. Mela. Semalam menyuntik, hari ini mampukah dia menyuntik DBS dan M4. Ini jejaka yang mempopularkan DBS di SEA. Yang abuse DBS di SEA. Itu ayat lebih betul. Ya, benar. Dia menggunakan DBS itu dengan sangat-sangat baik. Tapi untuk Xavier, mereka memang hanya ada celah lubang itu saja untuk digunakan pakai permukaan muka bumi yang selamat untuk mereka. Mereka kena cari sama ada pokok besar. Ataupun cari satu pondok. Ataupun cari satu tempat yang lain. Sebab pas inilah stage 8. Belum lagi stage 9. Bermaksud tempat yang mereka duduki itu mungkin akan menjadi ancaman dan pembunuh kepada mereka. Untuk Morph pula, ada 3 orang. Tentunya kena masuk lawan dengan Face, tetapi kena fikirkan cara mana yang paling sistematik. 0. Sekarang kita lihatkan MRPX mendekatkan diri mereka. Tidak kurang satu pun. Belum lagi di knockdown satu orang pun. Tetapi kedudukan di Xavier tidak diganggu. Tidak diganggu, tidak dilihat. Tadi sudah cuba dilihat oleh Morph tetapi mereka tidak nampak. Face Clan pula belum lagi regroup cakap-cakap tetapi Zero akan kena bom terlebih dahulu menyebabkan nyawa dia kurang. Dia terpaksa menggunakan first aid kit. Morman ada DBS dalam tangan tapi dia tidak tahu tempat di mana Morph ni ada. Dia tahu ada saja. Oh, balingan baca tepat. Oh, tidak kena. Tapi Zona mendapatkan satu terlebih dahulu. Ini peluang sebenarnya untuk Face Clan menambah mata penyingkiran mereka yang ke-7. Yang ke-8 letupan kena pada 1.
Yoru di knockdown tapi zona biru sudah pun berhenti. Tapi sekarang hujung-hujung kedatangan akan sampai. Morman mengeluarkan DBS yang di knockdown dibangunkan semula itu akan memberikan markah percuma sebenarnya kepada FaZe Clan. Lompat dan tembak Morman. Lompat dan tembak Morman. Simple saja kerja anda pada ketika ini. 8 mata penyingkiran untuk FaZe Clan sekarang. Dan mereka on the way sekarang pengejaran. Tapi sekarang di Xavier tidak ganggu dapat circle je. Ya, di Xavier dapatkan circle yang terbaik. 3 orang mereka masih lagi ada. FaZe Clan ada 4 orang tapi mereka kena regroup, kena reset terlebih dahulu. Onzen terutamanya, nyawa terlalu sedikit sekarang. Harapnya mereka mungkin ada utility yang mencukupi. Tetapi yang akan mengganggu dekat sini, yang akan menjadi gunting dalam lipatan api dalam sekam adalah pasukan Pygmy. Mi dengan 2. Bagi dia ambil, cuba untuk kehadapan pada waktu ini. Akan ditekan sekarang ni Onzen hampir dapat sebenarnya. Bantuan daripada Morman dapat satu. Pygmy satu di knockdown. Di kawasan atas, Mela juga mengawal kawasan. Siapa sangka mereka di kawasan high ground sebenarnya dekat sini. Drone dijatuhkan oleh para Jin. Di Xavier dapat satu. Satu lagi akan mungkin diberikan pada FaZe Clan sekarang ini. Di Xavier berlawan dengan FaZe Clan pada waktu ini. Sekali lagi FaZe Clan akan dibenarkan untuk berlawan dengan tim daripada Vietnam. Semalam mereka menang. Hari ini mereka yang ada number advantage. Bukan 4 lawan 4. 4 lawan 3. Yap, tetapi ini akan menjadi penentu siapakah di antara pasukan ini yang buat pertama kalinya selain daripada Euro Lions dapat membuat replika winner chicken dinner. Di Xavier tadi dekat Sanok kita dah lihatkan FaZe Clan semalam di game yang terakhir. Inilah dua-dua pasukan yang menemui satu sinar harapan yang baru dengan chicken dinner kali ini memang akan memberikan satu perubahan yang kritikal. 4 lawan 3 para Jin masa grenade. 3 bulat bulu sekarang ini daripada FaZe Clan. Onzen ditinggalkan di kawasan belakang. Akhirnya melepaskan kawasan high ground. Circle tidak lagi wujud sekarang. 4 bergerak ke depan. 3 daripada Xavier menunggu di belakang pokok. 9 mata penyingkiran. Kalau chicken dinner. Oh, dia tunjuk kepala pada Onzen. Jangan bro, dia ada satu mini. First aid kit terus dicocok. Grenade tangan tidak sampai. Lamborghini belum lagi menunjukkan kepala. Crosshair diletak tepat pada kepala beliau. Letupan daripada Mela. Cukup mendapatkan satu terlebih dahulu. 2 lawan 4 sekarang ini. Onzen akan tinggalkan kawasan perumahan. Mau barbar pada waktu ini. 2 lawan 4. Para Jin masa grenade palingan dilepas ke arah Morman dan juga Onzen. Morman mengeluarkan DBS beliau. Morman mengeluarkan M4. Skop Tuga mencari kepala Chua. Chua dan para Jin sekarang mula untuk disentuh oleh zona biru. Grenade terakhir daripada Chua ini wajib kena. Dia tahu Onzen di mana. Grenade dipalingkan Onzen. Onzen menembak Chua. Chua jatuh. Tapi dia akan membawa satu bersamanya. No. Para Jin juga keluar. Winner chicken dinner. FaZe Clan 2 kali. 2 kali sudah mereka di dalam satu kawasan yang sama. Perlawanan last kali ini lebih mudah untuk mereka kerana bukan 4 lawan 4 tetapi 4 berlawan dengan 3. FaZe Clan akan mengejar top 5 di dalam game ini. Seterusnya top 1 mungkin.